Betul Betul. Testing. Ha? Songkat punya mic boleh kecil dia memang boleh je ada video jual dekat TikTok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah, dirahmati diberkati Allah SWT. Menjadi hamba yang terbaik itu adalah harapan kita. Itulah keinginan kita. Menjadi hamba yang sentiasa mengharapkan belas ihsan Allah. Sepatutnya kekal dalam perjalanan hidup kita. Kita ni hamba tuan-tuan, besar mana pun kedudukan kita di sisi masyarakat, kita akan dihumban dalam satu liang, dalam satu lubang yang sangat kecil. Kita hanya sekadar bangkai. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Hebat mana pun kita di sisi masyarakat, tinggi mana pun kita pada pandangan orang, banyak mana pun harta kita, kita hanyalah sekadar bangkai yang akan tinggalkan oleh orang yang kita paling sayang, kawan-kawan, kenalan, sahabat kita, kaum keluarga kita, isteri, suami, anak-anak kita. Tinggallah bangkai dalam lubang liat, lubang yang sangat kecil, gelap gelita. Allahu Akbar. Yang tak ada apa nilai melainkan amal kita yang akan selamatkan kita tuan-tuan. Kulit yang kita jaga, mata yang kita jaga, telinga yang kita jaga, perut yang kita takut boroi, semuanya akan jadi bangkai. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni jaga kulit lebih daripada jaga iman kita. Ada ketikanya orang jaga mata, ya Allah, dia punya risau tentang mata dia lebih daripada dia jaga iman dia. Allahu Akbar. Dia jaga tentang kesihatan dia, subhanallah, lebih daripada dia jaga amalan dia. Sedih hari ini kan, dia cukup bimbang kalau terlepas makan ubat, tapi dia tak pernah bimbang, tak pernah risau, tak pernah gelisah. Dia terlepas solat. Allahu Akbar. Terlepas solat dan awal waktu, dia tak pernah bimbang. Dia cukup risau tak ambil breakfast. Dia kata, I tak breakfast hari ni, jom kita breakfast. Kan set lagi sibuk kan, tak boleh nak makan kan. Makan tengah hari pun tak sempat kan. Kita breakfast lah. Dia cukup risau tak breakfast. Tapi dia tak pernah risau pada waktu dia breakfast tadi tu, duha dia tak pernah jenguk. Dia tak pernah ambil, dia tak pernah ambil tahu. Allah Akbar, sedih kita pada saat ini. Banyak kan, kita kat Malaysia ni Allah tunjuk banyak benda sedang berlaku, tapi kita buat tak tahu. Kita nampak macam semua okey, berjalan seperti biasa. Kita hanya terikat dengan perjuangan pemimpin-pemimpin politik. Hakikat ni tuan-tuan, ada banyak perkara yang tidak diperjuangkan oleh pemimpin politik yang kita tak perasan. Kita perasan harga beras, kita perasan harga barang naik, kita perasan kos hidup kita tinggi. Ramai orang tak perasan apa sebenarnya sedang berlaku di Malaysia, khususnya kan secara umumnya di dunia. Ramai orang tak mahu tahu sebab tak ada orang nak perjuangkan. Kan? Allahu Akbar. Jadi sangat penting untuk kita, kan? Jangan terleka tuan-tuan. Allahu Akbar, jangan terleka. Sebab kehidupan yang seketika ini, kan, adalah satu kebodohan kalau kita persisiakan. Kehidupan yang sekejap ni tuan-tuan adalah satu bencana dan musibah kalau kita tak bawa dan drive diri kita mencari Allah SWT. Allahu Akbar. Satu Nabi tinggalkan kita satu doa yang besar, kan? Tak salah saya yang telah dibagi pada Muaz. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kerap saya bagi tahu, kan? Nabi bagi 1001 formula untuk selamatkan kita tuan-tuan. Kita sibuk dengan gambut kita, satu selun ke satu selun. Allahu Akbar. Sedangkan gambut inilah jadi punca kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Yang main tuan-tuan ni, masuk dalam kubur je ada orang dah diseksa sebab gambut. Jangan main. Ini bukan gurau-gurau ni. Penyiksaan kubur itu tak mampu nak dibandingkan dengan penyiksaan di akhirat besok. Dalam neraka lebih dahsyat. Dalam kubur pun orang tak tahan, apatah lagi dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik.
Sebab tu cerita dalam kubur bukan cerita dongeng. Bukan cerita yang boleh kita ketepikan. Tuan-tuan, hari ini kita dengar kematian orang. Kesian, kesian Al-Fatihah. Tapi tolong kesian diri sendiri boleh tak? Mana tahajud kita? Mana Quran kita? Mana selawat kita? Kita berada di bulan Rabiul Awal. Ramai orang tak ambil tahu. Yang dia tahu, awal sangat. Dia tengah leka sebab gaji baru dapat. Nampak tak? Kita berada di bulan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana selawat kita? Kalau tak nak bergerak, kalau tak nak pergi majlis maulid, jangan sampai kau tak berselawat. Sebab tu hadis sahih. Selawat itu hadis sahih. Berselawatlah, Allah akan balas selawat kita. Nampak tak? Allah akan turunkan rahmat dia. Allah turunkan mardatilah dia. Allah Akbar. Setiap selawat sekali kita bagi, Allah balas 10. Besar tu tuan-tuan. Kan kalau kita rasa kita berbeza pendapat dengan orang, dengan ulama, dengan ustaz, para rahbaib yang buat majlis maulid setiap malam, di malam Rabiul Awal, kita tak selesa, kita rasa ini bukan perbuatan Nabi SAW untuk buat perarakan. Okey, fine. Tapi jangan tak selawat. Selawat tu hadis sahih. Dan selawat itu adalah tuntutan. Allahu Akbar. Aksurukum salatan alayya. Ya Rasulullah, siapa yang akan mendampingi engkau? Ya Rasulullah, siapa yang akan bertemu dengan engkau? Ya Rasulullah, siapa yang akan berjumpa engkau di Telaga Kausar? Kata Nabi, mereka yang paling banyak selawat. Siapa yang dapat syafaat aku? Orang yang banyak selawat. Allahu Akbar. Kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita sibuk dengan bulan kemerdekaan. Pacak bendera, slogan sana, slogan sini. Buat jeritan merdeka berkumandang di kiri, kanan, depan, belakang. Tapi ini bulan jauh lebih besar daripada bulan kemerdekaan, tuan-tuan. Bulan ini jauh lebih besar daripada bulan kemerdekaan. Kalau kita tak merdeka pun, kita tetap Islam. Ini dah merdeka pun masjid kosong. Dah merdeka pun masjid tutup. Macam ada komunis. Macam ada Jepun, ada British, ada Belanda. Setahu saya lah. Kan? Siapa-siapa belajar silat, kita tak pernah dengar daripada guru-guru kita. Kan? Daripada perjuangan silat, daripada zaman saya orang Melaka, daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang dari Islam. Kan? Sampailah pada saat kita belajar silat dulu. Tak pernah kita dengar bahawa masjid tutup. Di zaman British, di zaman Portugis datang, di zaman Belanda datang, di zaman Jepun datang, mereka tetap berjuang untuk tegakkan akidah. Jangan main. Kan? Kita sambut bulan kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Iman kita terperangkap, iman kita terbelenggu, iman kita terpenjara. Merdeka apa? Masjid tutup. Merdeka apa, tuan-tuan? Kan? Kalau lebih banyak orang di pasar raya daripada masjid. Sebab tu kita kena sambut bulan Rabiul Awal ini. Bagi tahu, terapkan, serapkan, sebarkan. Anak-anak bahawa bulan ini sangat penting. Kau dan aku takkan ada lah kalau Nabi tak ada. Dunia ni tak ada lah. Ini Allah bagi tahu. Dunia ni tak ada lah kalau Nabi tak ada. Sebesar mana pun kita CEO ke PM ke Raja ke Sultan ke Agung, siapa pun kita. Kita tidak ada harga di sisi Allah. Melainkan Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Allahu Akbar. Jangan terperangkap, tuan-tuan, dengan kejayaan kemenangan kita. Produk kita laris. Tak habis-habis tunjukkan duit kat TikTok, kat Facebook. Tunjukkan duit, tunjukkan duit. Nak tunjuk apa? Dia yang maha kaya. Dia yang bagi kau tunjukkan. Aku bagi kau 1,000, kau tunjukkan kat orang. Okey, aku ada 1,000. Aku tengok je. Apa bebal budak ni. Aku yang bagi duit kat dia. Maknanya kekayaan aku tu berapa banyak. Aku bagi dia RM1,000. Tadi saja aku bagi 1,000 orang, RM1,000 seorang. Tadi saja sekejap tadi, pagi tadi, aku telah bagi RM1,000 seorang sebanyak 1,000 orang. Dia boleh tunjuk kat TikTok. Tunjukkan duit dia. Apa bebal ini? Aku bagi dia tunjuk dia buat apa? Macam itulah kita dengan Allah. Allah bagi kau kaya, Allah bagi kau berjaya, Allah bagi gradiskan jualan. Bukan kau sebab kau pandai. Bukan sebab kau ada strategi. Bukan sebab kau pilih kau power. Kan? Allah yang bagi kau rezeki tu, yang kau tunjuk kat orang apa hal? Nak beri inspirasi tak adalah. Tak ada inspirasi. Kata guru saya, tak perlu tunjuk keduniaan untuk beri inspirasi kat orang. Itu Nabi memang benar-benar tak buat. Tak payah kita nak rakam amalan baik kita nak bagi inspirasi kat orang. Tak payah. Cukup engkau doa, engkau gunakan perbuatan kau yang baik, amalan yang baik. Itu dah cukup memberi inspirasi, insya-Allah. Tuan-tuan, orang kalau baik, tuan-tuan, orang nak tengok dia berulang kali. Dia adalah magnet dalam kehidupan orang. Kena faham tu. Dia pakai sifar Jepun, dia pakai kereta biasa je. Tapi orang kata, tak, aku tak nampak dia ni orang biasa ni. Tengok dia, aku rasa Allah Akbar, nak tengok lagi. Siapa yang aku macam rasa macam pernah kenal orang ni. Ni bukan santanan orang ni, tapi dia bawa keluar daripada kereta Proton je. Pakai sifar Jepun. Tapi orang kata,
Ini bukan rencana orang ni. Aku perasan orang ni. Nampak? Engkau bakallah kita Porsche sekalipun. Kau kita Ferrari sekalipun. Kan? Kalau kau adalah orang yang jauh dengan Allah, tak ada mulianya. Kan? Setiap langkah yang kau lalui tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kita adalah orang yang sangat rugi, tuan-tuan. Rugi, tuan-tuan. Sibuk dengan mata, sibuk dengan hidung. Sibuk nak trim misai, sibuk nak trim apa, Allahu Akbar, rambut. Nak rebonding. Nak rebound. Nak recycle. Sibuk, tuan-tuan. Mana perjalanan akhirat kita? Soalan. Daripada Puan Rosita, salam Pak Aris. Soalan saya, harta mak bapak mesti kena beri pada anak atau pilihan? Faraid. Ni bukan kerja kita. Ulama-ulama fiqh dah buat kerja. Bukan kerja kita dah. Kita tak sampai level tu. Ini kerja Imam Syafi'i. Ini kerja Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka dah power dah. Imam Nawawi. Ni mereka ni punya kerja ni. Sebab mereka Allah bagi. Allahumma fakhihu fid din. Allah bagi mereka kefahaman agama. Kita tak ada apa, tuan-tuan. Kita ni bodoh tak bergaban. Kita pandai matematik, pandai fizik, pandai kimia, tapi jauh dengan Allah. Macam kan? Kita belajar sains, belajar buat fizik A1, A+. Tapi dengan Allah jauh. Macam mana? Patutnya belajar fizik makin dekat dengan Allah. Belajar sains makin dekat dengan Allah. Sebab Allah tak bagi kefahaman. Allahumma fakhihu fid din. Allah tak bagi faham agama. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi, kita belajar daripada orang yang faham agama. Kita ikut orang yang Allah beri faham agama. Faham tak? Kita follow orang yang faham agama. Nabi bagi hadis, faham. Maka ulama-ulama kemudiannya menggaris pandukan, kumpulkan. Okey, Nabi pernah cakap macam ni. Okey, ni bab faraid semua ni. Ini semua hadis yang bersepar kan. Tapi Imam Nawawi nak buat 40 hadis. Yang terbaik daripada puluh ribu, gatus ribu hadis. Nak ambil 40 terbaik. Nak senang ke? Kerja satu hari je. Nampak tak? Man, itu pun tak cukup gani, tak cukup jantan nak pertahankan. Kan? Allahu Akbar. Faraid, sistem faraid telah ditetapkan dalam Islam. Tak boleh langgar. Langgar, setiap harta yang kamu pegang, setiap harta yang kamu makan, semua berdosa besar di hadapan Allah SWT. Jangan main. Faraid tuntutan. Tak boleh, bukan pilihan. Boleh tak kalau saya tak ambil? Boleh. Hak kamu tak ambil boleh. Tapi yang tak boleh, hak orang kau ambil. Faham? Jelas. Tapi kamu kena tahu juga hak kamu mana. Kan? Allahu Akbar. Kita ada 4 orang adik-adik. Bapa meninggal tak sempat buat faraid. Ada kereta, ada rumah, pam. Duduk, bincang adik-adik, buat faraid. Panggil orang yang syarikat organisasi yang faham tentang faraid. Bagi kata, pam. Sebab sistem faraid ni bukan dia melibatkan anak orang tu. Arwah punya anak. Melibatkan mak. Kan? Melibatkan isteri. Isteri kata, mana boleh Ustaz. Saya dengan dia meniaga sama-sama. Kan? Saya meniaga sama-sama, tiba-tiba dia meninggal, nak bagi pada mak dia. Dia bukan ambil hak engkau. Kadang-kadang kita ni bingung, kan? Lebih busuk daripada kucing. Dia bukan ambil hak engkau, dia ambil hak suami engkau. Hak suami engkau dah mati, apa hak dia lagi? Kan? Macam engkau dah, engkau bini dia cantik, besok bukan hak suami engkau, besok engkau dah jatuh cinta pada lelaki lain. Halal, jalan. Betul tak? Orang pinang engkau, kan? Allahu Akbar. Selepas habis edah, orang sekarang kau tengok, bercerai masih keluar kat Facebook, kat TikTok. Mana boleh semua ni salah. Salah. Tak boleh keluar rumah. Maknanya tak boleh keluar juga kat ni, kau kena jaga. Suami kau dalam rumah tu kena gembat. Ya, satu saya minta jasa baik anda semua. Boleh tak jasa baik anda semua? Boleh tak? Benda ni kan banyak orang remehkan. Kan? Boleh tak? Anda bantu Pak Riz. Bukan bina istana. Bukan nak beli kereta baru. Bukan nak beli saham. Saya bantu Pak Riz, boleh tak? Jom kita selamatkan diri kita dan seluruh keluarga yang kita kenal. Keluarga kita, keluarga kawan-kawan, teman, sahabat kita. Jom kita belajar satu yang berharga, bermanfaat. And dalam program 24 bulan 12 ni, program keluarga. Di Setia City Convention Center, program kekeluargaan. Salah satunya ada isu bab faraid. Kita bincang benda ni, tuan-tuan, boleh tak? Kan? Supaya kita semua sedar, faham, bila keluar nanti, mudah-mudahan kita dapat satu yang bermanfaat. Jangan hidup dengan apa yang kamu faham, kamu percaya. Minta maaf lah, kadang-kadang kita percaya benda tu, kita rasa kita faham. Kan? Kadang-kadang kita bukan ahli tafsir. Kita tak boleh tafsir habis. Kita baca ayat Quran, kita tengok sebelah tu ayat dia kan. Kita tak boleh tafsir sebab kita bukan ahli. Kita mesti belajar, bertalaki, berguru. Ni bukan gurau-gurau, tuan-tuan. Minta maaf lah, bukan gurau-gurau ni. Kan? Allahu Akbar. Masuk diri saya, kita kena belajar, tuan-tuan.
Jadi 24 dan 12 ni saya minta jasa baik anda. Di TikTok ada Pak Aris motivasi tu, nampak tak? Tekan, ada nombor telefon kat situ. Hantarlah mesej kat kita. Pak Aris, saya nak join. Tu satu. Yang kedua, Pak Aris, saya dah join tapi saya nak bantu Pak Aris untuk sebar kepada kawan-kawan saya. Allahu Akbar. Program kita murah RM50 saja. Di sebuah dewan yang kena bayar RM50,000 lebih. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah, sedih. Kan aku pun tengah pening kepala tau sekarang tengok benda-benda pelik. Kan saya tengok kat TikTok sekarang ada isu, ada game, ada orang dia tidur-tidur kat tanah, betul joget-joget. 3,000 orang tengah tengok, 4,000 orang tengah tengok. Ada tengok tak? Ada. Kadang-kadang pelik kan. Apa kita cari sebenarnya? Jangan anda terperangkap dengan macam tu lah. Kan? Tidur-tidur bunyi buzik-buzik apa chicken dance Bangun bunyi 2,000 orang tengok. Lepas tu tidur balik kan. Ni apa benda sebenarnya tu? Tak perasan tak? Kan kita sedang menghabiskan duit orang untuk kayakan kita. Kalau yang kat sini dia organisasi tu bayar. Yang ni kat TikTok kita bayar orang. Janganlah macam tu. Subhanallah. Kan? Allahu Akbar. Sedih ya. Soalan. Daripada Huda Snap Love di TikTok. Assalamualaikum. Betul tu Pak Aris, kadang-kadang TikTok kena ban pun nangis sebab TikTok tu lah bagi dia rezeki. Bodoh betul lah. Kan kadang-kadang kita ni bodoh, tak peraban tau. Saya memang kita memang ada start kan. Kerana perniagaan kita bila Facebook hadkan kita, blok kita memang ada, tapi kita teruskan perjalanan. Allah yang bagi rezeki, bukan dorang ni bagi kita rezeki. Allah yang bagi kita rezeki. Yakin saja, sungguh-sungguh yakinlah, yakin je. Allahu Akbar, yakin. Khafa bil yakini gina, yakin pada Allah 100% mutlak, insya-Allah kita menang. Jangan nangis lah. Ini semua ada game-game kita gunakan, kita manfaatkan selagi boleh. Besok dia blok kita, dia buang kita, dia singkir kita. Kita tak akan menangis nak peluk bucu katil, entak kepala kat katil. Sebelum dia ada pun kita dah ada. Sebelum ni semua ada, kita dah berjuang lama dulu. Betul tak? Sebelum ni semua ada. Orang dulu berniaga macam mana? Belum ada ni lagi. Apa nak nangis? Apa nak sedih? Kadang-kadang memang kita ada terfikir, kalau dah 100,000 follower kalau hilang macam nak buat kita ada 100,000 pun orang tak tengok kita. Kan? Kita tak heran orang tak tengok kita, kita takut Allah tak pandang kita. Itu paling kita takut. Kan? Kita ada kat TikTok kita ada 100,014 apa dulu kan? 19 kan? Tapi berapa orang yang tengok? Berapa orang ni? 100 orang je. Mana bagi 100,000 yang tengok yang ikut kita? Betul tak? Video kita yang tengok, yang terbaru video kita ada 900,000 orang tengok. Video terbaru kita kan? Betul tak? 900,000 orang. Live kita. Kita tak peduli orang tengok tak tengok. Yang kita nak ambil tahu, kita sampaikan satu yang baik, akan sampai pada orang baik, insya-Allah. Akan sampai orang ada hajat nak jadi baik, insya-Allah. Nampak? Ada, Allah tahu cara dia. Kita tak perlu terperangkap dengan mata-mata angka ni semua, tak perlu lah. Allahu Akbar. Subhanallah, kita yakin perkara baik kita sampaikan akan sampai balik pada kita. Saya percaya benda tu. Hidup ni macam bola tenis. Hidup ni macam bola squash. Kita baling atau balik, kita baling atau balik. Macam tu hidup. Apa yang kau bagi, itu yang kau dapat. Apa yang kau benihkan, itu yang kau semai. Nampak tak? Engkau baling, engkau tanam biji durian, takkan mungkin tumbuh biji nangka. Nampak tak? Engkau tanam biji durian, takkan mungkin tumbuhnya musang king. Faham tak? Allah, tapi musang akan datang, insya-Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Next. Daripada platform satu lagi, Puan Zubaidah Osman, bagaimana nak mengubati hati yang sedih dengan kata anak-anak? Puan, saya nak contoh pakaian ahli syurga. Apakah pakaian ahli syurga? Mereka ni hidup kerana Allah SWT. Bukan mereka hidup dengan kata-kata Allah, bukan kata-kata anak, kata suami, kata isteri, kata orang kampung, kata jiran. Pak Aris, saya tak mampu lah Pak Aris. Dah tak mampu nak beli dah Pak Aris. Kan, saya ni ibu tunggal. Kan, banyak orang kata macam-macam. Saya kerja, orang kata saya melacur. Ini saya ada follower macam tu. Saya pergi kerja, orang kata saya melacur. Puan, kalau kau ikut cakap orang, engkau memang betul-betul tak kerja tau. Pergi mampu siapa orang kata tentang kita. Kita hidup memikirkan apa Allah kata. Dalam kalam Allah tu apa kalam Allah? Apa firman Allah? Apa sabda Nabi? Itu yang kita nak. Bukan kata orang. Manusia ni tuan-tuan, kita susah dia mengata. Kita senang dia mengata. Bila susah dia kata, itulah kifara, banyak dosa. Bila kita menang, kita berjaya, dia kata, kau ni ada kabel ke?
Engkau makan duit rasuah ke? Engkau makan duit madrasah ke? Kan? Jadi dia orang takkan tengok, dia orang tak seronok tengok kita senang. Dan dia juga tak akan lepaskan kita bila kita susah. Ini sifat orang kita. Biarkanlah. Jadi begitu juga cerita. Cerita anak-anak. Kalau puan ada anak yang kata mereka entah apa-apa, yang mereka ni berantakan, mereka tak bagi kasihan pada puan, puan kena teruskan perjalanan puan. Satu, puan jadi orang yang reda dengan takdir Allah. Doa, bila mak reda dengan takdir Allah, maka doa dia mustajab. Bila mak reda dengan ketentuan Allah, dia bermunajat kepada Allah, tu besar arti dia. Satu, mak bapak ni tadi tak faham. Dia bengang dengan perbuatan anak ni. Bila dia bengang, Allah tak bagi reda, maka hidayah tak sampai pada anak dia. Anak dia kekal macam tu lah. Nampak tak? Satu, apa kata Luqmanul Hakim? Luqman kata, aku ambil kata-kata para Nabi dan Rasul, perbuatan para Nabi dan Rasul, para Nabi-Nabi, aku ambil amalan mereka. Kata Luqmanul Hakim. Kan? Jangan kau pandang perbuatan baik kau pada orang. Jangan kau kenang-kenang perbuatan jahat orang kat kau. Nampak? Anak kau, ini orang pun kau buang orang tu kat kau. Dan apa lagi anak? Sebab engkau adalah kunci. Anak kau siapa di sisi Allah. Pak Aris, anak saya kurang ajar. Engkau takkan mungkin boleh bagi hidayah pada anak engkau. Satu, Nabi kata, Bilal, Umar, kumpulkan kayu, kita bakar lelaki ni. Sebab mak dia tak nak maafkan dia. Nampak tak? Bila mak dia dengar Nabi nak bakar anak dia, kata, ya Rasulullah, aku maafkan aku. Senang kau buat. Lagi tadi kau tak nak buat. Nak bakar anak abang kau buat. Adakah kamu nak lihat anak kamu kena bakar dalam neraka? Bila anak kita kena bakar neraka, kita belum tentu lagi lepas tau. Panjang cerita dia, besok anak pun tarik kita. Ya Allah. Habis kita. Ya Allah. Ya betul aku begini-begini ya Allah. Tapi mak aku tak didik aku dengan agama ya Allah. Mak aku tak pernah betulkan bacaan solat aku ya Allah. Mak aku tak pernah dedahkan aku tentang cinta, mahabbah, kasih, rindu pada Rasulullah. Dia tak pernah kenalkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi apa tuan-tuan nak buat? Maafkan siapa pun orang yang berdosa dengan kita, terutama anak-anak kita. Ya Allah, berikan dia hidayah. Doa tu jadikan kau lebih selamat berbanding kau benci dia, kau marah dia, kau bengang dengan dia. Sikit-sikit cakap doa, sikit-sikit cakap doa. Ini banyak mak bapak macam tu. Mak bapak ni bila dia dah tertekan, dia doakan anak dia. Besok anak kau besar, kau tahulah apa yang kau buat dengan aku. Apa kau untung bila kau doa anak kau macam tu? Apa manfaat yang kau dapat bila kau doa anak kau macam tu? Adakah kau nak tengok anak kau dan keturunan kau semua lingkup jadi neraka? Sedangkan Nabi Allah Ibrahim doakan keturunan dia jadi orang yang baik. Rabbi habli minas solihin. Betul tak? Nabi Ibrahim doakan keturunan dia. Tiba-tiba kita ni bangsat mana? Aparak mana? Yang tak ada kedudukan di sisi Allah. Tiba-tiba doakan keturunan kita lingkup. Nabi minta kita doa yang baik. Nabi minta kita doakan musuh dan kawan kita. Nabi doakan Umar. Nabi minta hidayah. Ya Allah, berikan hidayah pada Umar. Allahu Akbar. Jadi kita sebagai ibu memang sakit. Kau cakap senanglah, kau bukan bapak. Ya, aku pun bapak orang. Kan? Saya lihat banyak kejadian dalam sepanjang saya 26 tahun buat coaching. And buat program motivasi ni, handle case. Anak ni, dia akan kekal buruk kalau mak bapak tak reda dengan ujian Allah. Mak bapak tak maafkan anak. Allah tak akan pandang anak tu. Sebab antara dosa besar yang Allah bayar kes kat dunia ialah deraka pada mak bapak. Maka bila anak kita kurang ajar, kita cepat-cepat minta maaf. Ya Allah, ampunkan anakku ya Allah. Kesianilah dia ya Allah. Berikan dia kefahaman agama ya Allah. Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah. Aku sebagai ibu ya Allah, aku nak lihat anakku berubah jadi baik ya Allah. Aku ampunkan dosa dia ya Allah. Ini engkau berpegangan, aku tak halalkan susu aku pada engkau. Apa ke? Allahu Akbar. Kan? Macam tu pula kita berpegangan. Kan? Tak halalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak? Allahu Akbar. Semalam alhamdulillah. Kan? Kalau macam ni keadaan semalam berdebu gitu.
Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kau tengok tak bunyi guru tu? Semalam ada bunyi guru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi jama'ati tamma wa salatul qa'imah. Semalam kita baru saja habis majlis maulid. Alhamdulillah. And terbaik. Kita pun tidur di ambang subuh. Kita ni sampai subuh. And Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Pada mana-mana follower saya yang hadir, tak sempat saya nak jumpa, tak sempat nak bersapa. Kan, minta maaf lah tak sempat nak sapa, tak sempat nak berbual, tak sempat, minta maaf sangat-sangat tuan-tuan Allah Akbar, semalam majlis tu padat betul. Dan kepada semua sponsor makanan kita, dan Allah Akbar, terlalu banyak yang sponsor. Alhamdulillah, murah rezeki anda semua. Dan mudah-mudahan kedatangan anda membuka ruang untuk mendapat kasih sayang ridha Allah. Dan maulid adalah satu perjalanan yang sangat menarik. Allah Akbar, ada yang Allah bagi faham, ada yang tidak. Ada yang Allah bagi karamah, dapat melihat sesuatu yang orang awam tak dapat lihat. Ini 1001 cerita yang sangat menarik. Kisah-kisah maulid, terutama maulid Qiyam. Sewaktu kita meraih keputraan Nabi SAW, marhaban ya Rasulullah, itu waktu-waktu sangat besar tu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada orang dapat merasai sesuatu. Ada orang mendengar lautan manusia sedang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tapi pesan guru saya, jangan minta karamah, minta istiqamah. Itu pesan guru saya. Jangan minta karamah. Boleh tengok makhluk-makhluk lain boleh jalan atas air, tengah-tengah zikir tiba-tiba tengok atas pokok kelapa. Tak payah minta lah. Yang kita nak minta ialah karam, ialah istiqamah. Dapat buat amalan secara berterusan tanpa henti. Buat amalan secara berterusan walaupun sedikit. Jami' dan sami', biar sikit tapi berpanjangan, insya-Allah. Itu perjuangan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah terima amalan kita. Bimbanglah dengan amalan kita tuan-tuan, yang tak seberapa ni, tapi gaya kita macam kita syekh, gaya kita macam kita ni ulama besar, gaya kita ni macam kita ni orang-orang alim. Tolonglah risau dengan amal ibadah kita. Tolonglah bimbang dengan apa yang kita sedang lakukan ni. Hentikanlah setiap perbuatan buruk kita. Hentikanlah fitnah kita. Hentikanlah mengada-ngadakan kita. Sebenarnya tadi sebelum saya buat live, jadi saya sempat apa ni, pergi kat TikTok ni, tengoklah kan orang punya live ni. Kadang-kadang saya sangat sedih lah. Kenapa masih ada orang, saya pun tak boleh cakap kenapa. Allahu Akbar. Masih lagi orang bercakap tentang politik, hentam orang. Buat apa ni, macam orang lain pun boleh berbual dengan dia panggil apa tu? Broadcast podcast. Masih lagi cerita orang, bantai orang, aibkan orang, belasah orang. Hanya dengar cerita dah percaya, sebarkan. Jangan main ni. Akhirat bukan tempat main tuan-tuan. Kau siapa? Allahu Akbar. Jangan bermain dengan dosa. Jangan bermain-main dengan mengata orang. Jangan, tolonglah. Kalau anda adalah orang kat sini, anda berparti, dan saya tak berparti, betul-betul salah-salah. Itu perjuangan saya yang diajar oleh guru saya. Orang agama ni memang dididik, ditarbiah untuk tidak berpihak. Sebab semua pihak ada orang buat salah. Kalau kita dah berpihak, pangkah, memang kita ada orang nak pangkah. Dalil istiqamah ayat. Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan, iaitu beristiqamah pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Suratul Fussilat ayat 30. Surah tu Fussilat. Fussilat ayat 30. Buka Surah Fussilat ayat 30. Buka. Tengok tentang istiqamah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya nak tinggalkan anda pada Syafiq. Azan pun dah masuk, Zuhur pun dah masuk. Alhamdulillah gembira bertemu dengan anda 24 dan 12 di City Convention Center. Sebuah program kekeluargaan yang kita bangunkan. Saya nak ajak anda semua hadir bersama. Saya nak ajak anda semua luangkan masa. Allahu Akbar. Subhanallah. Pada anda yang bergelar cikgu-cikgu sekolah, pensyarah kolej dan sebagainya, anda boleh ambil kesempatan. Kita tengah mewawarkan program percuma untuk ibu bapa, program keibupaan secara percuma. Kita telah pun mengambil, telah pun menerima beberapa undangan secara percuma. Contohnya kita telah pun bulan ni kita akan berada di Pahang contohnya, secara percuma. Secara percuma untuk program keibupaan. Allahu Akbar. Ini kita lakukan sedikit usaha agama untuk ajak mak bapak kembali pada agama. Sedikit usaha kita, mudah-mudahan memberi impak besar dalam kehidupan orang lain. Kalau ada kelapangan, kita sambut. Kalau ada kelapangan, kita pergi, kita hadir. Kita juga akan berada di Shah Alam. Mana? SK Section 7 bulan ni. Kemudian kita juga ada berada di kita juga akan berada di Al-Fatih Integrated School di Setia Alam. Ini semua program-program kita anturkan. Kita tak kira sekolah tu kaya ke, sekolah tu banyak duit ke, sekolah orang elit ke. Kita offer program percuma keibupaan. Syarat ni keibupaan. Jadi anda, kalau anda sebagai ahli PIBG, anda mungkin seorang ibu apa, ambillah kesempatan tuan-tuan. Terlalu banyak hiburan dalam dunia hari ini, terlalu banyak maksiat dalam hidup hari ini. Kita mencela di saat-saat orang buat maksiat. Kita berada di celah-celah orang sedang terleka dan terlena dengan nikmat dunia. Kita bawa masuk program keibupaan. Sebab kita banyak orang, dulu saya banyak ceramah sekolah lah, untuk ceramah pelajar. Saya tak nak. Saya nak ceramah dalam dunia yang semakin sempit dalam bab ibadah, sedangkan semakin luas dalam bab teknologi. Orang makin macam sempit nak buat ibadah, tak sempat, tak cukup masa. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita mencelah untuk bertemu dengan mak bapak, sebab mak bapak ada power untuk bimbing anak-anak. Kalau kita jumpa anak-anak tapi tak jumpa mak bapak, anak-anak kadang-kadang semangat tapi balik rumah mak bapak tak solat, mak bapak tak jaga amal, mak bapak main drama, mak bapak main baling pinggan mangkuk. Perang UFO, perang Ukraine dan Rusia. Berbanyak kat Malaysia ada perang Ukraine dan Rusia. Kita hari ini tak mampu nak kawal. Institusi keselamatan negara semakin dicabar. Saya tengok kalau kat TikTok ni bersepar bergaduh sana bergaduh sini, dah macam satu wabak sedang melanda Malaysia. Dan kita juga sangat bimbang tuan-tuan dengan apa yang sedang ditularkan hari ini, tentang satu wabak baru akan datang, pandemik yang baru, wabak yang baru, X dipanggil. Tiba-tiba dah ada vaksin pula, penyakit tak kenal pasti. Buat andaian akan datang satu penyakit, tiba-tiba dah ada ubat. Pelik betul. Inilah tangan-tangan gaib yang sedang merencanakan dunia. Kita jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Sebab kita ada Allah. Sebab tu kita sekarang ni kena kembali pada agama. Sekarang ni kita kena kembali dalam perjuangan Islam. Sekarang ni kita kena hidupkan agama tuan-tuan. Tolonglah. Jadi saya nak undur diri. Saya minta jasa baik mereka yang dah daftar, bantu kita untuk sebarkan kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat untuk program ni. Dan kita juga ada program percuma. Semampu yang bolehlah kita nak bertemu dengan mak bapak. Anda sebagai ibu bapa yang mungkin ada anak, maklum pada cikgu-cikgu sekolah anda. Kalaupun jauh, kita cuba hadir melihat kepada jadual kita. InsyaAllah hari ini kita dah buka lebih luas. Isnin sampai hari Ahad kita boleh hadir untuk ceramah. Isnin sampai hari Ahad. Allah Akbar. Ini bukan kali pertama kita buat. Dulu kita buat apa? Bikers.
Kita keluar kat TV lagi. Kita keluar kat TV mempromosikan program ni Bikers. Kan? Nampak Allah Akbar. Kita bagi program percuma. Bukan sebab kita kaya tuan-tuan. Sebab kita nak samakan iman anak-anak hari ni. Banyak mak bapak tak ada ilmu. Kadang-kadang kita banyak bercakap. Kadang-kadang kita banyak bercakap. Dan kita kata anak tak dengar cakap. Sedangkan dalam Quran ada banyak formula, hadis Nabi ada banyak formula yang kita tak guna pakai. Kalau jin kita boleh tunduk, takkan anak kita tak boleh tunduk? Ke anak kita lebih teruk pada jin? Ke anak kita punya nakal lebih teruk pada jin? Jin pun kita boleh tunduk kan? Tak tengok ke kat TikTok orang cakap, "Hei jin, kau datang dari mana?" Tiba-tiba lelaki tu atau perempuan tu bertukar jadi suara. "Aku daripada Bangladesh. Daripada Pasar Borong. Aku daripada Pasar Borong, Selayang. Sudah ramai kena tangkap, sekarang aku takut kena tangkap. Aku sudah tumpang ini badan. Kan? Itu Pasar Borong sudah kena serbu, aku tak ada tempat mau makan. Aku sudah masuk ini badan orang sebab dia kaki makan. Dia makan lebih pada sepatutnya, aku makan selebih ini." "Hei kau jin Bangladesh." Kan? Macam-macam Kadang-kadang nak cakap macam mana banyak orang Islam tu tahu. Kena batatilah semua ni. Kan? Saya nak tambah sikit je boleh. Kan? Tambah sikit je. Kan? Kadang-kadang kita banyak fokus pada Bangladesh Rohingya. Pendatang Cina berlambak tau kat Malaysia. Ratus-ratus ribu juta dah masuk. Kan? Tak kita perangi. Jangan kita perang pada orang Islam yang miskin macam Rohingya tu. Tapi orang Cina kaya masuk. Kan? Masuk banyak tau. Jadi buku sama rata lah. Kan? Betul ni. Kan? Kita jangan berani kat Rohingya je. Pakistan, Bangladesh. Betul tak? Yang Cina masuk banyak tu, sampaikan apa ni, custom immigration bagi tahu. Mereka masuk dalam jumlah yang besar tapi tak keluar. Kenapa tak perangi tu? Pun penting kat tu. Kan? Jangan peristiwa Gin dan Hasan berulang lagi. Perjuangan kita kena adil, insya-Allah. Tapi saya bukan Bangladesh, saya bukan bela mereka. Kan? Tapi saya nampak keadilan tu penting. Perangi juga pendatang asing daripada China, daripada negara India banyak. Kedai-kedai yang kedai-kedai yang kata kedai mamak tapi sebenarnya dia bukan mamak. Kan? Dia gunakan modus operandi sama tapi hakikatnya bukan Islam. Mereka ni semua tak ada pasport, tak ada kebenaran masuk kan. Ini semua pun kena perangi. Atau kita sebenarnya takut. Kan? Rohingya tu Myanmar, Pakistan, Bangladesh kan. Dia sudah bising tau. Dia kata, nanti tunggu nanti satu hari kita jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, ni pengalaman saya lah. Mereka bukan Bangladesh saja, Pakistan, Rohingya je kahwin dengan Melayu. Orang Cina pun lambak daripada negara Cina. Wallahualam, cukup. Kan? Semoga berjaya hidup dunia akhirat. InsyaAllah terbaik untuk anda, terbaik untuk agama. Terbaik untuk agama, terbaik untuk kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, saya abang Pasar Borong undur diri. Mau jual ikan. Ikan sudah kembung. Mau beli ikan kembung. Ikan sudah kembung. Okey, siang insya-Allah. Salam zuhur untuk anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah buka untuk madrasah. Kalau anda nak masuk anak ke madrasah, apa lagi tunggu? Akidah dah makin gosak, iman dah semakin tercalar, kan? Masih nak tangguh-tangguh lagi. Yang tahu lah, banyak mak bapak kata saya tunggu dan lihat apa? Anak dah terbogel, dah termengandung, dah terkangkang, dah terkoyak baru nak cari madrasah. Ini banyak orang fikir macam tu lah. Masuk madrasah masih boleh ambil SPM. Ambil SPM belum tentu boleh masuk madrasah. Kena faham tu. Masuk madrasah insya-Allah boleh ambil SPM. Tapi kalau ambil SPM anak dah lihat nak masuk madrasah. Hafal Quran insya-Allah boleh kuasai fizik, kimia, bio. Anak saya tengah buat sekarang, ambil SPM tahun ni, tahun depan ni. Nampak tak? Tapi kalau ambil fizik, kimia, bio belum tentu nak hafal Quran. Kena faham tu. InsyaAllah. Budak tapis pun masalah. Masalah-masalah orang kau tolak jadi imam insya-Allah. Sanggup tak sanggup kau berdiri kat belakang tu. Dia henjuk kau surah Al-Baqarah 3 juzuk terus jalan. Kau yang jalan kat belakang. Nakal-nakal dia main vape bisa ukur lepas dia tinggalkan madrasah. Dia tetap boleh hafal Quran. Dia tetap ada Quran. InsyaAllah dia polis balik, dia ingat balik kan. Berbanding orang yang langsung tak ada Quran. Ini kita nak mati pun doa sama tak kerti baca. Tolak dia. Lala semua tak selamat.
Doa tu selamat, kita yang tak selamat. Kan? Allahu Akbar. Faham? Jadi siapa-siapa yang anak masuk madrasah, antara madrasah yang mungkin anda boleh beri perhatian, madrasah Pak Aris, madrasah Tafiq Quran Baca Rabiah. Tahun ni kita buka untuk 50 tempat. 50 tempat. Ni belas tempat pun telah telah pun ditawarkan pada semua yang minta. Ada banyak minta, kita tak selected. Kan? Mak bapak kaya, mak bapak miskin, memang kita bayar yuran. Yuran kita RM150 setiap bulan. Ada yuran tahunan tu. Tadi ada masalah, bincang, tak ada hal. Kita bukan buka madrasah nak jadi kaya. Allahu Akbar. Kita buka madrasah tak nak jadi kaya kat dunia, kita nak jadi kaya kat akhirat. Itu paling penting, insya-Allah. Kalau anda lihat semalam majlis maulid, itulah kehidupan rutin kita, kan, berselawat dan juga aktiviti-aktiviti bulanan kita meraih Rasulullah. Tidak terletak dan tidak hanya bersandar kepada Rabiul Awal. Setiap bulan kita sambut Maulid Rasul, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya serah pada Saudara Safiq, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke hujung bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita menambahkan ilmu kekeluargaan di dalam diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian Pak Aris dapatlah sama-sama kita buat catatan, insya-Allah, yang mana kita lupa kita boleh ingatkan, kan, insya-Allah. Mudah-mudahan memudahkan. Okey, tuan-tuan, salam zuhur juga kepada semua sahabat-sahabat yang masih lagi kekal bersama live kita, sama ada di TikTok maupun di platform yang satu lagi tu, insya-Allah. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan semangat yang Pak Aris kongsikan tadi berkaitan dengan macam mana ataupun untuk kita selamatkan keluarga kita, jom kita panjangkan di seminar bersama Pak Aris, seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor, di negeri Selangor. Jadi jangan tanya tak buat kat negeri lain ke? Okey, sekarang memang Pak Aris buat di negeri Selangor sebab kita buat di tengah-tengah, senanglah untuk orang-orang di utara turun senang, selatan naik nak ke atas senang, kan, orang timur nak ke barat senang, insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Seminar tu seminar. Okey, dan untuk seterusnya, untuk tawaran sekolah ceramah di tempat anda, boleh bermaklumkan kepada kami. Informasi lanjut anda boleh dapatkan di profil TikTok Pak Aris Motivasi, ada di profil TikTok staf Pak Aris ada, ataupun di profil TikTok Pak Aris Gallery, insya-Allah. Informasi lanjut ada di tempat di profil kami lah, insya-Allah. Kalau anak perempuan dapat RSPM boleh ke masuk madrasah, boleh hubung dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, dan tahniah juga kepada yang telah mendaftar. Dan kepada anda yang ingin menyumbang untuk madrasah Pak Aris, boleh berhubung dengan kami. Jika anda ingin membeli produk daripada madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Kopi, boleh berhubung juga dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan untuk sesi kemasukan 2024 untuk madrasah Pak Aris juga dibuka, boleh berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris. Okey, dan kepada anda yang nak bawa Pak Aris ke tempat anda, ke sekolah anak-anak anda, organisasi anda, boleh berhubung dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam live berikutnya. Dan untuk maklumat anda, Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Sabtu, daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tukar ke mana?